Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya berjumpa lagi, saya Mariam Syukur, editor majalah Impiana dalam Sembang Deko. Okey, pagi ni saya membawa khas. Kau nampak wanita yang sangat cantik bersama saya pagi ni. Siapa lagi? Saya pasti anda kat luar sana teruja. Kenapa wanita ini berada dikelilingi dengan pokok-pokok yang cukup segar dekat belakang dia. Ya Allah, hari ni disebabkan orang kata panel saya hari ini bersama saya adalah Puan Juliana. Beliau adalah seorang pakar, seorang pengarah pengarah Institut Latihan Pengembangan Pertanian. Sebab itulah dia jadi pengarah dekat Pusat Pertanian. Sebab itulah tengok pokok-pokok belakang dia macam mana. Tengok dekat belakang saya tak ada pokok ni. Tapi disebabkan saya nak ambil aura, orang kata hari ni kita bukan nak sembang mengenai pokok, sorry, saya tak nak bercerita pasal deko, saya nak bercerita pasal pokok. Sebab tu saya pun ambil aura duduk buat live hari ni pagi ni bersama anda dekat luar juga. Okey, cuma kat rumah saya tak cukup pokok lah Puan Juliana. Mungkin hari ni pagi ni kita sama-sama kita kupaskan isu yang cukup menarik untuk penggemar dan pencinta pokok plant deko. Okey, Puan Juliana ni bukan seorang ibu sahaja, bukan seorang isteri, malahan seorang wanita yang berkarier. Okey. Jadi hari ni kita nak berbual dan berbicara dengan Puan Juliana mengenai plant deko. Okey, apa kata Puan Juliana? Mungkin Puan Juliana boleh memperkenalkan diri Puan Juliana pada penonton semua. Okey, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Saya seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Puan Mariam, Okey, saya merupakan pengarah di Pusat Latihan Pengembangan Pertanian training center untuk pegawai Jabatan Pertanian jadi saya sebenarnya saya sudah 20 tahun bekerja dan kata apa plant deko ni merupakan salah satu subjek lah yang saya bagi training kepada pegawai-pegawai di jabatan. Dia bukan sahaja sebabkan training center tu, tapi disebabkan oleh minat. Bila kita minat, kita explore, kita banyak self study lah. Tengok tu, saya sampai tak sabar nak tengok. Saya nak tengok muka Puan Juliana yang cantik tu. Lepas tu saya nak tengok lagi pokok-pokok di keliling dia, kiri kanan saya duduk tengok ni. Sebab kita tahu kan Puan Juliana, sebab okey, Puan Juliana yang mempunyai pengalaman yang macam ni, saya memang nak Puan Juliana kongsikan dengan semua penonton dekat luar sana macam mana Puan Juliana menjaga pokok-pokok tumbuh-tumbuhan yang orang kata yelah bekerja dengan kengkangan masa sekarang ni, work from home, anak-anak lagi dekat rumah apa semua kan. Macam mana pokok-pokok ni boleh jadi segar bugar macam ni? Okey Puan Maria, memang kalau kita tengok pokok, okey pertamanya pokok ni banyak saya bagikan kepada pokok outdoor dengan indoor lah. Okey, kalau tengok ni outdoor, ni panas sangat-sangat. Kita sebenarnya kena pandai memilih pokok lah. Mana yang full sun, mana yang tak boleh direct sun. Kalau puan tengok dekat sini di balcony, okey, di balcony dekat dengan bilik tidur lah saya sebenarnya di bawah pos pun ada di kiri kanan pun ada juga tapi kalau di sini saya lebih banyak pada pokok bougainvillea lah pokok bougainvillea ni kata apa memanglah pokok yang agak lama zaman-zaman mak kita tu, tapi sebenarnya tengok dia memang tahan panas. Ini sebenarnya saya tanam sendiri dan memang saya buat propagation lah. Okey, kita biak sendiri. Okey, balik yang pun ambil ni pelbagai warna dan colour, merah, orange. So boleh tengok okey, ni saya nak tunjuk pada Puan Mariam. Pelbagaian Japanese rose. Japanese rose ni kalau kita tahu Puan Juliana, bukankah dia tak tahan panas? Kalau kita tak betul penjagaan dia, kurang air, dia akan cepat mati. Dia memang nak panas, dia memang nak full sun.
Dia memang nak apa? Oh, okey. Skala ya. Kalau di nursery dia tak campur lah. Kalau macam ni dia kata rugilah dia nak jual, tapi saya senang, kita bukan nak jual kan. Kita mix colour so dia akan nampak cantik. Okey? Kalau outdoor kita kena pandai pilih yang tak sangat tahan panas. Dia memang nak tahan panas ni pokok tu. Okey, boleh saya tanya dekat Puan Juliana sebab saya pernah beli pokok tu. Saya ingatkan dia tidak boleh panas yang keterlaluan. Okey, saya tanam dekat luar. Tapi mati. Kenapa? Adakah saya beri dia air lebih ke ataupun tak cukup matahari ke? Japanese rose. Sebab tu kalau puan tengok kebanyakan di luar ni saya tanam dengan Japanese rose. Satu dia dah murah. Lepas tu kita kena nak biarkan dia. Ya. Sebenarnya bila mati kita tu dah tua. Okey, saya tunjuk satu ya. Puan Mariam. Okey. Okey. Macam ni lah kan. Okey, dia macam ni dah agak lama. So potong macam ni, cocok. Orang kata beranak-beranakkan dia. Okey. Oh. Jangan bagi dia tua. Okey. Macam ni pun agak lama kan. So ambil ni, ya, kalau macam pasu kita tak penuh, kita cocok balik. Okey. Yang ni so dia akan nampak cantik lah dengan lampu Shopee aja. Kita tengok cantik. Berbagai color kan. Kena ingat. Okey, sekarang ni semua benda boleh dibeli di hujung jari. Okey, tadi mesti ramai dekat luar sana ada ingin bertanya dekat Puan Juliana tau. Sebab Puan Juliana kata Puan Juliana berada di patio. Okey, sebenarnya Puan Juliana sekarang berada di tingkat atas rumah beliau. Rumah beliau ada dua tingkat yang berhampiran dengan bilik tidur beliau yang mempunyai ada ruang dekat luar tu yang telah dijadikan satu laman, orang kata. Saya nak kata ini mini landscape pun tak boleh juga. Agak luas juga ya patio ni. Ya. Satu lagi Mariam, pokok puding. Pokok puding. Ini jenis pokok yang sesuai dengan kepanasan Dengan kepanasan. Kita pun tak tahan panas. Kita nak putih tu kan lama, tapi nak hitam minyak dulu. So saya memang kata apa ni memang daripada kampung. So potong and then propagate sendirilah. Ya, kita biarkan dia. Sebab mahal. Mungkin Puan Juliana boleh kongsi sedikit tip macam mana cara nak biarkan, mungkin ada baja, mungkin ada satu, ini sambil lah saya bagi tips sebab bukan senang kita nak buat pada A to Z. Sebab tu orang kata orang banyak duit memang boleh beli pokok, tapi lepas 3 bulan mati. Mati. Boleh beli pokok 1 lori, kita pasang kita dekor, tapi lepas 3 bulan sebab kita mungkin tak tahu teknik. Okey. Untuk macam ni kita panggil puding apa nama dia. Okey, satu lagi kita boleh propagate dia dengan cara ambil macam ni, kita letak pada pasir. Yes. Tapi saya tak buat lah sebab tu dulu saya buat. Cocok je ataupun kita buat grafting. Kita tut. Kita potong ambil pisau and then ada apa ni kan biasa kita tengok yang orang ambil buat tut macam pokok durian ke apa kan. Biasa tak Puan Mariam tengok? Pernah saya pernah tengok. So macam tu lah. Tapi yang senang kita ni ambil je, letak dalam pasir. Lepas 2 bulan dia tumbuh akar, lepas tu pindah pada pokok, pindah pada pasu. Mudah je. Jadi yang dekat luar sana, puan kat luar sana, jangan buang masa. PKP kita pun dah sambung sekarang ni. Pergi tanam pokok puding. Yang ni apa ni Puan Mariam, saya nak tunjuk ni. DIY. Kata apa punching Ini pellet wood je. Tapi malam-malam kami buat tempat lepak lah kan. So ni kita boleh kayu pellet saja. Saya berterima kasih lah dengan pihak MRT dia bagi kat saya. So ni pun memang tanam sendiri, jaga sendiri, selenggara sendiri dan ini kata apa contoh-contoh yang saya buat plan hanger lah dan kita boleh gantung pokok.
Tengok Puan Mariam, tengok berapa banyak saya dah beranak kan. Ini sebenarnya dia baru je ya, sebab yang ni yang pokok tua saya cocok je ya. Sebab tu yang Puan Mariam kata Saya mati tak sebab sabar ni. sebab tak buang dia, and then kita kena cocok balik dari pasu yang barulah. So saya memang katanya pokok yang menjimatkan lah kan. Sebab saya banyak pokok, jadi kita jenuh nak beli ya. Okey. Ni pun sama. Saya dah cantumkan, tengok. Ni kalau Puan Mariam datang rumah saya sebagai free je. Saya tak sabar ni. Habislah PKP cepat yang warna supaya merah, saya boleh datang ke rumah Puan Ni Juliana. baru 2 minggu lepas saya buat ni. Yang ni kalau tengok pokok puding, semuanya saya propagate sendiri. Saya ambil ataupun ambil batang, kita cocok je. Daripada batang daun batang tu ya, dia boleh hidup. Sama ada daun ataupun kita ambil yang batang kecil, kita penggal akar ni. Ni kalau kita nak guna batang dia Puan Mariam. Tapi je ni penggal akar untuk mempercepatkan akar tu tumbuh lah. So yang ni tengok ni kecil kan. So dalam masa, sebab puding ni lambat juga, dalam 5 bulan lah dia jadi macam ni. Ni semua daripada kampung masa ni, sebab sepokok RM30 Puan Mariam dekat dekat nursery sekarang. Nursery. Betul. Sekarang ni saya perasan pokok-pokok dan media plant di nursery mahal. Ni pun. Tapi jenuh lah, lambat lah. Abang kata kalau nak tanam pokok. Seorang pengarah pertanian berkata lagi sebab pas muda. Pokok-pokok yang ada dekat nursery dekat luar sana agak mahal. Ini bermaknanya Puan Juliana sebenarnya pemilik rumah sekarang ni sedang suka dan gembira untuk mencantikkan rumah mereka dengan pokok-pokok. Jadi hari ni, pagi ni Ifiana kongsikan anda dan bawakan anda khas pengarah pertanian untuk bercakap bagaimana dan cara teknik mudah untuk anda biarkan pokok anda kat rumah dan tak membazir duit. Bukan saja tahu beli je, kita boleh beli dan kita kena selenggara. Kita tahu macam mana kita nak kata apa, beranak propagate dia kan. Sebab apa? Macam pokok-pokok, nanti saya tunjuk pada Puan Mariam, pokok yang agak have ya. Pokok macam Fidelifik, Ficus, pokok yang indoor yang agak mahal sekarang, pokok Monstera, yang tu kita boleh propagate. Kita tak nak beli jenuh kan, sebab kan. So yang ni pokok yang ni saya bawa Puan Mariam ke bahagian balcony belakang. Balcony belakang. Yang ni ni mana-mana yang orang kata rak lama saya cat balik putih. So saya tanam balik. Sebab di sini panas ya. Ni pun sama. Antara hanger ni buat sendiri, nanti kalau Puan Mariam datang beli je. Tak sabar saya nak tengok. Yang ni saya rajin. Ni anak saya tolong cat dan nak buang sebenarnya, tapi boleh lagi kita guna. Letak je Puan Mariam. Kat sini memang sangat panas. Okey. Ini semuanya pokok-pokok yang memang kalau beli tak lah. So saya balik kampung, kita potong batang, balik tanam sendiri. Kan? So ini di bahagian belakang. Memang pelat sikit lah ya. Yang ni di balcony belakang. Yang ni kita banyak pokok hati-hati. Tapi sebenarnya hari tu saya tersilap, ada satu baja tu ada pokok hati-hati pelbagai colour. Yang tu yang ni yang terselamat. Yang bukan kata apa? Yang terselamat lah. Sebelum ni memang pelbagai colour. Kalau tengok saya guna botol apa? Pencuci pakaian aja. Tapi bila kata sebab jenuh jugalah nak beli pasu kan. Okey, jom. Puan Mariam, kita beredar ke, saya nak tunjuk window apa? Window garden. Ya. Macam mana kita nak meletakkan, kita ke belakang balik lah. Okey, kita masuk ikut yang balcony tu. Sebab ramai orang kita selalu bila tanam pokok dalam rumah, dia mati. Saya bagi tips sikit lah. Okey, ni saya tunjuk kata window garden ya. Okey, boleh
Okay, so ni secara keseluruhan lah. So kita tengok bila kita tanam dengan pelbagai colour bougainvillea tu nampak cantik ya. Okey. Tanam kalasak apa all is gold. Gold is all kan? Yang lama sebenarnya sangat-sangat bermanfaat lah. Okey, yang ni. Okey, ni saya nak masuk dalam bilik dah. Okey. Jom masuk. Okey. Yang ni saya panggil dia window garden. Tapi ni bahagian sudut dalam bilik saya. So macam mana? Yang ni kebanyakan sansevieria lah ya. Ni kebanyakan sansevieria. Dia sebenarnya dia boleh tahan panas dan boleh juga indoor. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita nak cantik macam ni, kita kalau nak letak dalam rumah kena facing north. Kita kena tahu cahaya cahaya matahari pagi. Ya, kalau tengok kalau puan tengok pada luar tadi, so kompas adalah north. Matahari pagi naik lah. Okey. So saya letakkan pokok-pokok yang orang kata apa boleh sesuai ya. Yang ni pun saya letak juga plant hanger. Ini salah satu succulent lah. Okey. Yang ni adalah teknik macam mana kita nak susun atur pokok ya. Okey, ni eggplant ya. Okey. Pokok dara. So yang ni saya letak juga dalam bowl, okey. So yang ni semua kita boleh cari dalam Shopee lah. So saya buat. Okey. Ini pokok yang Puan Juliana letakkan di dalam bilik Puan Juliana, iaitu satu sudut dalam ruang bilik, betul? Satu sudut yang di mana matahari pagi masuk. Okey. Sebab apa? Orang Melayu ni memang kalau kita tengok orang kata Mak Saleh kan dia suka letak pokok dalam rumah. Tapi kenapa tak kuning? Okey, sebab dia pertama tak cukup matahari, lepas tu terlebih kekurangan air. Okey? So saya design macam ni lah. Letak buku dan yang ni sansevieria jugalah. Dan sedikit pokok keladi. Sebabkan saya nak motif monstera. Memang saya suka motif monstera. So saya design macam ni lah. Okey, dengan bantal tu semua kan. Yang ni adalah money plant. Ya. Yang ni senang. Waktu money plant. Okey. Puan Mariam macam mana? Okey. Saya memang boleh saya katakan saya sangat melihat keindahan pokok yang Puan Juliana tengah nampak tak dekat luar tu? Dekat luar tu Japanese rose. Okey. Okey, lepas tu ni saya buat small aquarium lah. Kan? Bagi kita nak tengok. Boleh tak saya kata sedikit? Rumah Puan Juliana macam tinggal di dalam sebuah sebuah taman yang cukup indah. Orang kata mesti Puan Juliana seorang yang tenang. Alhamdulillah tenanglah dah umur macam ni Puan Mariam. Betul. Yalah. Tenanglah sebab saya perlukan, sebab tu saya macam tak boleh duduk diam. Kalau kita nak duduk lepak tiba-tiba tengok sengit, saya tak boleh macam tu. Okey, saya kena settle. So kita ke ruang tamu ya? So kita ke. So memang sudut betul. Ini balcony luar. Okey. So kalau malam kami nak lepaklah kat situ ataupun duduk dekat atas buaian tu kan. Okey. Anda nampak macam mana Puan Juliana tunjuk. Mungkin boleh Puan Juliana tunjukkan ke arah nampak tu macam mana daripada arah jauh kita nampak keseluruhan ruang patio kediaman rumah Puan Juliana yang terletak di atas. Ada ruang makan ni kat situ. Yang ni malam-malam buat barbecue dekat atas ni. Memang. Apa ni? Anniversary kita orang last week. Memang kat sini je kami makan. Kami buat barbecue. Menarik ni. Memang kata apa tak boring lah duduk rumah walaupun PKP kan. Okey, Puan Juliana, di mana lagi Puan Juliana nak bawa saya tour dan bersama penonton-penonton dekat luar sana untuk lihat laman dan taman hasil sentuhan Puan Juliana? So di sini adalah sikit ini untuk ke bawah. Ada saya letak untuk indoor sebenarnya. Pokok sansevieria ni dia terlasak di luar dalam.
Desert plant pun ada. Dia sebenarnya tak boleh panas kan desert plant ni. Okey. Kalau anda dekat luar sana boleh lihat Yang ni setiap memang perjalanan perdana yang ni memang Puan nak Juliana turun ke bawah. Tangga kan. akan membawa anda melalui pokok-pokok yang ditanamnya. Setiap sudut ya ada pokok ni Puan Juliana? Itulah tapi dekat ruang tamu ni husband saya tak bagi banyak. Letak dia kata nanti hutan dia kata tu pun dia dah ambil dah letak kat lain. Memang kalau ikut saya yang ni saya yang ni memang ni salah satu yang pokok have ni kan, monstera. Saya ada 3 pasu monstera sebenarnya. Dekat luar, dekat pos depan ada. So pokok-pokok macam ni pokok yang memang tak boleh panas direct sun ya. Sebab ni kan pokok dia punya habitat dia hutan kan. Ya, betul sejuk. Dia sejuk lah. So saya yang ni pun kan, tapi kita kena pastikan kalau yang di dalam rumah kita avoid taruh budgetan ayam. Tadi saya lupa saya nak tunjuk slow release fertilizer untuk pokok yang dekat dalam. Dia 6 bulan tak perlu baja. Okey, maknanya macam ni je. Puan Juliana, betul tak Puan Juliana? Saya ulangkan kembali, kalau tanam pokok dekat dalam rumah, elakkan dari menggunakan baja tai ayam. Yes, betul. Kita tadi saya lupa nak tunjuk. Slow release fertilizer, Osmocote. Kalau tuan-tuan boleh beli dekat Shopee type Osmocote, memang masa kita buat pencampuran media tanaman untuk indoor, kita campur dengan Osmocote. Okey, saya nak tunjuk dekat Puan Mariam Kenapa saya punya Dracena ni ada brown, turn to brown. Okey ya. Kenapa? Kita ni bukan saja tanam Puan Mariam, tapi nak kena tahu jadi doktor pokok juga. Ni sebabkan ada dua sebab lah. Dan kebanyakan ni jadi macam ni sebab kekurangan air. Underwatering Underwatering. Saya ada pokok yang macam tu dan ada masalah macam tu, maknanya kekurangan air. Dia tak boleh expose full sun, tak boleh ya. Nanti dia kuning. Ini di ruang tepi, di ruang tepi tepi bawah. Ini bahagian tepi lah. Saya ada campur pokok kobis dengan ada pokok bunga dengan sayur sikit. Sayur sikit. Itu cukup menarik. Menarik sebenarnya. Sebab dekat sini pagi ni, hari ni, Puan Juliana bukan berkongsi dengan anda tip macam mana nak jaga pokok jenis apa yang sesuai di dalam rumah dan di luar rumah. Tapi kali ni Puan Juliana bawakan kita dekat rumah beliau ada juga pokok-pokok dan tanaman sayuran. Yang ni yang menarik sebab sekarang ni tengah trend Puan Juliana. Sebab orang ramai sangat dah duduk dekat rumah PKP ni, mereka dah hasilkan tanaman macam tu. Apa kata Puan Juliana ni? Alah si comel ni. Dia pun tak kacau pokok ni. Ini sangat behave ni. Dia sangat behave. Dia tak main dia punya pokok mami dia. Dia sangat behave ni. Okey, so mana kita ke dapur kan? Bukan, kita ke ruang, saya nak tunjuk yang tepi tu. Mari kita tengok ramai-ramai dekat tepi. Ini tak banyak sebab tak bagi, dia tak banyak-banyak. Yang tengah tu pun dia tak bagi. Okey. Okey, saya tunjuk laundry dululah. Laundry. Okey, ni laundry lah. Saya start dekor kat sini bulan 8 tahun lepas. Sebelum ni kosong lah memang. So saya start letak pokok-pokok yang under roof lah. So letak pelbagai pokok-pokok sejuk lah, pokok keladi lah, senang cerita orang kampung sebab salah pokok keladi lah, dan juga spider plant ya. Senang. Saya rasakan kalau saya pergi rumah Puan Juliana sekarang, saya dapat rasa kesejukan dan kenyamanan. Kenyamanan tu nyamannya, okey. Bukan kenyamanan tapi nyamannya dekat rumah Puan Juliana ni. Tenang aja kan. Dan ni pokok water lily lah. Ni sebab kalau panas barulah dia memancung. Ni water lily.
Okey, dia campak orang apa dia yang campak benih. campak okey, orang yang suka bertanam ni, yang suka bercucuk tanam ni sebenarnya adalah seorang yang sangat rajin sebab tumbuh-tumbuhan ni perlukan belayan dan sentuhan sebenarnya. Sebab tak semua tahu. Dia bukan, okey, bagi pencinta yang suka mendekor, dia berbeza dengan orang yang mencintai dan menyukai dengan tanaman-tanaman ni. Orang kata inilah yang dikatakan tangan sejuk, tangan panas. Betul tak Cik Bulu Comel? Apa nama dia ni? Tangan sejuk, ni tangan panas tu sebenarnya orang kata apa, saya pun ingat saya dulu macam tu. Sebenarnya tak, sebenarnya bila kita tahu teknik dia sebab yang firstnya Puan Mariam, 50% adalah 50% bermula daripada media tanaman tu. Yang tu yang penting, media tanaman. Kita nak campur soil garden, vermicompost, kita nak campur kokopik, kan? So semua tu yang memainkan peranan lah, dan 50% lagi adalah semasa penanaman lah, penyiraman, waktu cahaya. Macam dulu ni atas semua ni saya letak pokok ros. Lepas tu tengok kenapa dia macam kuning-kuning daun dia. So bila saya bawa turun ke bawah ni, sebab ros pun satu lah, dia ni tak tahulah pokok FF ni memang macam tu, mengada lebih. Jadi saya reporting, lepas tu letak saya tukar, saya ingat mungkin tanah tu dah terkontaminate dengan bakteria kan. Jadi saya pun reporting lah. Kita reporting tu tukar pasu. And then saya tengok okey lah, kita tak terlampau terdedah sangat. Okey. So yang ni Monstera deliciosa. Bukan. Monstera asogini. Macam tu. Tak apa. Dia punya stem tu. So kita ke ni lah. Ke kawasan dapur lah kot. Ya. Okey. Macam mana Puan Mariam? Memang dah kita tak boleh keluar. Masa saya untuk menghadap pokok sajalah. Memang cukup indah. Itu bagi saya adalah satu perkara yang sangat bagus dan cukup bermanfaat kepada semua. Jangan buang, kita boleh buat vertical garden. Sebab sini panas juga, kita kena, saya letak pokok ros Jepun jugalah. Vertical garden ni kayu pellet dan kita tebuk je lah lubang dekat belakang pasu tu. So ada okey-okey, ini giant money photo. Dia dah melekat dah dekat dinding ni. Tak apalah, nanti kita tukar pasu ni. Okey, Puan Julana boleh tengok balik yang tadi dekat dinding tu kan? Okey, bila dia melekat di dinding, adakah katakanlah mungkin dia akan merosakkan struktur dinding apa semua tu. Bila Puan Julana nak tukar kepada pasu, ataupun ada teknik atau cara macam mana nak yang macam melekat pada dinding tu kebanyakannya pokok macam pokok buah, pokok-pokok yang kekal. Kan? Macam ni tanaman hiasan ni boleh tarik je ni, tarik habis je lah. Okey. Macam tu je. Saya tukar pasu, yang ni saya beli, kita guna batang pipe tu ataupun kita guna apa tu, ada dalam Shopee pun ada, dekat kedai nursery pun ada. Yang sabuk kelapa. Berapa lama dia nak Puan Julana nak hasilkan untuk bagi dia menjala dekat dinding ya? Dan ni sebenarnya kan dia dengan sendiri sebab mana foto ni pokok yang menjala kan. Dia asalnya keladi kan, dia family keladi sebenarnya. So dia sendiri dalam masa 6 bulan ataupun setahun. Lama jugalah. 6 bulan ke setahun dia akan depan ada dia, dia menjala dengan sendirinya. So kita nak buang tu sayang, nampak cantik. Okey. Jom kita tengok yang dekat depan. Ni tau, ni bahagian bersendi ni. Bahagian laundry. So dekat dapur tak banyak. Sebab dapur ada just Dracaena corn. Dracaena corn ni sebab daun dia macam daun jagung. Satu je lah dengan pokok Monstera dosinis ni saya bubur dalam air. Saya gantung macam ni kita nak, ni salah satu propagation lah. Ya, kita biar bakul macam tu. Itu idea untuk anda dekat luar sana ya. Yang ni bahagian dapur.
Saya ada letak ni lah, tengok ni dapur kan. So sini pun boleh buat barbecue. Dan ini ni dah macam ni. Ni dalam ni ada ikan ni, apa ni Puan Mariam? Ikan koi. Ada ikan Saya koi. Sebab dia apa? Saya terpaksa bubuh jaring tu sebab dia melompat. Dia nak membesar lah tu. So ni motif-motif di luar rumah tak apalah, kita letakkan binatang ni. So konon-konon dia tolong jaga dah ni ya. Ni ada ni nampak cantik, ni ada frog, ada betul. Nanti ada pula netizen yang berkata okey, tidak sesuai meletakkan patung di rumah, tapi Kak Anda kena ingat di luar sana memanglah nanti ada yang berkata tak masuk malaikat. Tidak. Kadang-kadang patung hiasan ini adalah untuk hiasan. Apakah kembali kepada niat kita? Adakah kita nak memuja? Tidak, kita tidak memuja dia. Kita nak letak sebagai hiasan. Nabi Muhammad SAW juga memberi patung mainan kepada isterinya Aisyah. Betul. Ya, kena Google type. Senang sekarang ni dia nak tahu apa, type je keluar. Memang Nabi Muhammad pun ada bagi niat kita. Kan? Dia bukan untuk pemujaan tu, kena banyakkan pembacaan dan juga kena niat kita ya. Macam tu. Betul, niat. Tak ada dia Puan Juliana nak gosok kepala itik tu tiap-tiap pagi ya. Yelah betul kan, kita nak ni pun beli dekat kedai bunga ni, kita letaklah apa ros Jepun ni Ini yang mana plastik ni letak je lah kan. Dekat kedai pasu. Kan? Cantik kan, bukan kita nak kan, betul tak? Kadang-kadang netizen ni dia cerdik sikit lah dia punya apa kan, kata-kata tu kan, sebab melambangkan kita punya pemikiran kita dan pembacaan kita. So di sini ada jugalah pokok pandan. Okey. Kan? Ni ulam betik. Ni Puan Mariam. Ni ulam ni, sedap ni. Dia daun betik. Dia bukan yang ada apa ni, yang betik yang itu tu. Yang ada bunga tu ke? Daun serai kayu. Ni daun serai kayu. Ni semua kata apa, kitchen garden lah. Kitchen garden tapi kita plus dengan bougainvillea. Kan ada bougainvillea kan, nampaklah tak adalah hijau sangat kan. Dia warna-warni. Adalah warna-warni, orang kata warna-warni kehidupan macam tu jugalah dengan rumah anda. Anda harus hasilkan dan wujudkan rumah anda ada penuh dengan warna-warna kehidupan. Ya betul. Dan ni terung baru nak berbunga ya Puan Mariam. Belum ada lagi. Ni macam biasalah serai. Yang ni saya punya collection bromeliad. Di sini saya ingin bagi tahu dekat penonton dekat luar sana, mungkin pokok dan gambaran yang Puan Juliana tunjukkan yang anda sekarang ni rasa macam geram nak tahu dengan lebih. Okey, jangan risau, kita tidak berhenti dengan Puan Juliana hari ini di FB Live Impiana sahaja. Kita akan bersama dengan Puan Juliana lagi dan untuk minta pandangan dan tunjuk ajar beliau macam mana dia bertanam selepas ni dengan macam-macam lagi. Jadi anda kena nantikan dan saksikan follow dan subscribe Impiana TV di YouTube dan juga follow Instagram Impiana My dan juga Impiana di Facebook. Kan Puan Juliana, sebab Puan Juliana nak share dengan kita banyak lagi, betul tak? Betul. InsyaAllah ya, dia panjang umur. Dan saya ni tadi pada atas kan Puan Mariam, kita tengok dekat-dekat ni saya tak adalah banyak, ada seketul lah je kubis ni Ni dah boleh makan ni sebenarnya. Tengok ada ulat tu, satu baru pula. Saya dah letak dah ni. Itulah yang ni pokok apa ni? Alamak, daun kucai nak buat cekodok tu kan, cicah sos tu. Dan ni pokok cili macam tu je. Sikit-sikit ni daun kaduk. Limau purut. Yang ni pokok apa orang buat nasi kerabu tu. Bunga telang. Ni daun kari. So saya campurkan apa ni untuk herbs kan, dan juga pokok-pokok, so dia nampak pelbagai color lah. Kan? Betul. Pokok kertas tu.
Puan Juliana boleh kongsikan sedikit berapa dalam satu hari berapa lama Puan Juliana akan menghabiskan masa bersama pokok-pokok Puan Juliana? Kalau misalkan Sabtu Ahad, kalau start pagi tu pukul 8 ataupun lepas duha saya terus buat kerja lah sampai ada 4-5 jam lah. Kalau Sabtu Ahad lah, kalau weekdays after balik kerja lah. Okey. Pukul 6 tu sampai pukul 7 lah, 1 jam je. Okey, ni di pos depan lah. Di pos pun tak banyak. Ini kita dah pos depan ni Puan Mariam. Oh, kita dah ada dekat pos depan. Tu dia nampak saya terlalu asyik dengan apa ni. Tengok pokok saya pun dah tak sedar kita ada dekat bawah rumah dah sebenarnya. Bawah rumah kat luar dah. Yang ni yang Puan Mariam, dia tu sendiri ni. Ni pun giant money photo kan, sebab dia melekat sendiri ni. Cuba style apa dia daripada jauh. Ni kan. So nak buang sayang lah. Sebab dia bukannya betul sayang kalau saya pun akan biar juga. Betul. So di sini saya letakkan tillandsia. Pokok air plant pokok air plant, pokok udara. Dia tak boleh panas. Dia tak boleh panas ni, gantung macam ni lah. Ni nanti saya boleh ajar macam mana nak buat. Mau kata apa, plant hanger ni daripada cotton lock. Kita kena nantikan dan saksikan nanti. Dia kalau macam ni kan dia spesies keladi, dia tak boleh terlampau panas. Kalau panas dia jadi kuning. So beza kalau letak orang kata apa, pokok duit-duit ke apa orang panggil ni, pokok money plant ni, kalau letak di tempat indoor dengan outdoor dia lain colour dia. Ni pun sama, dia pun melekat juga. Itulah. So ni adalah ficus, pokok ficus lah kalau orang kampung panggil rubber plant Ini pun pokok hefe, ni pun saya propagate sendiri ni. Propagate. Saya letak dalam air je. Ya, Puan Mariam gunting ni satu tu letak je dalam air. Nak beli mahal tau pokok ni, RM40, RM50 satu. Betul. Potong yang mana tu nak letak dalam air tu Puan Juliana? Ni gunting je, ni daun dia. Gunting je letak dalam air. Okey, jadi anda dekat luar sana yang suka dan gemar, ini adalah salah satu pokok viral yang anda sedang cari. Jadi kalau anda, tapi jangan gatal-gatal pergi rumah orang dan potong dan ambil tanya minta permission dulu. Okey, ni saya boleh buat tu. Okey. Ni monstera. Pun pokok hefe juga ni, monstera. Tengok, dia nak keluar baby. Tengok, pucuk baru, baby kan? Baby dia. Tengok macam mana saya utilize pasu ni, saya tanam juga fiddleific. Fiddleific ni. Saya utilize pokok hefe juga. So daripada asalnya adalah daun saja ya Puan Mariam. Ni daun saja. Ini daripada mother plant. Saya potong dia punya daun, saya letak dalam air. Lepas sebulan 2 bulan tumbuh akar. Ataupun kita tak sempat beli pasu, kita cucuk sekejap. Kan dah jimat, melambatlah. Betul. Kalau orang tak tahu teknik itu, orang akan nampak macam Puan Juliana mempunyai dalam satu pasu ada dua pokok. Ya, sebab saya kalau kita tengok pasu tu kosong banyak tanah, kita tanamlah kalau misalnya di luar tu kan. Kalau hujan ni teknik kalau kan biasa hujan lebat akan mercik tanah keluar. Kan betul tak Puan Mariam? So kita letaklah tanamlah rose Jepun. Kan? Betul tak? Macam contoh ni kan, Puan Mariam ni bahagian tepi. Ini musanda. Musanda pokok ni pokok tahan panas ni. So pokok janda kaya. Sekejap. Ni janda kaya, kalau Melayu dia panggil janda kaya. Ni pokok yang tahan panas. So saya pun Puan Juliana saya nak tanya. Cop, tadi Puan Juliana kata ini pokok janda kaya. Ada lagi satu pokok yang saya tahu ada nama pokok janda merana. Janda merana saya tak ada. Janda merana kesian dia kan.
dia punya rambut payam macam mengurai tu yang disebut merana tu kot. Kelakar kita Melayu. Janda merana ni janda kayu. Tu kaya pula. Okay. Kaya. Musanda dia punya English name dia. So macam mana saya tanam pokok English, pokok Japanese rose? Sebab kalau hujan lebat, tanah dia ke atas. So di dinding tu tak cantik. So kita tanam lah. Tentu. Mudah. Okay, mudah nak tanam pokok ni sebenarnya. Dia nak orang kata rajin dengan tak rajin je ni Puan Juliana. Puan Juliana ni memang orang yang sangat rajin. Saya ni tak sabar ni. Nanti habis PKP saya memang akan sampai ke rumah Puan Juliana dan kita buat lagi satu video lagi yang anda akan nampak dengan jelasnya, dengan sebiji-sebijinya pokok-pokok Puan Juliana ni. Ya, ni akuarium untuk kat luar lah kan. Saya letak gapi, letak pokok ni kat atas ni kan. Money plant ni benda yang pokok senang kita nak propagate kan. Betul. Saya sekarang ni saya dah memang tak membeli pokok. Saya memang banyak, malah anak saya dia tolong jual. Dia yang jual saya tak jual. Dia yang jual dalam Shopee. Terutama ni yang macam ni. Itulah bagusnya. Tengok budak-budak anak saya dia memang dia suka menjual. So dia kata mami nak jual apa? So dia jual ni pokok ni. Dia jual dalam Shopee. Sebab saya tak terlalu banyak kan. Tapi kalau kawan-kawan datang saya bagi free je. Itulah Puan Juliana, bagusnya anak tengok anak dan mak kan dia membuat aktiviti yang sangat bagus. Okey, mak menanam pokok dan anak-anak fikir pula macam mana nak jana pendapatan duduk-duduk kat rumah ni sambil buat kelas online tu, dia online barang-barang mak dia. Ni apa limau nipis. Limau nipis. So saya campur macam ni, tengok ada limau nipis, ada bromeliad. Bromeliad ni dia tak boleh panas. Tengok bila panas sangat dia jadi macam ni ya. Ini pokok saya tahu tapi panggil dia bromeliad. Okey. Biasalah nak pergi Brazil tak boleh, so bayang Brazil je lah kita tanam. Tapi sedap bila masuk ke mulut tu. Yes. Ni pokok kaduk. Lepas tu ada apa ni, pokok gajah, apa ni, belalai gajah. Sedikit. Dan ni various yang terselamat lah daripada kena baja itu. Tersalah baja sebenarnya. Pokok hati-hati. Sebab saya campurkan merah hijau. Kan nampak berseri tu kan. Cantik. So sambil kalau nak buat barbecue kat rumah, apa ni kat bawah pun boleh. Ni nampak untuk cikgu untuk cikgu tadika anak ni. Saya tolong tanam. Ni nanti saya nak buat plant hanger, so nak gantung, nak hantar kat sekolah. Okey, menarik sangat-sangat. Nampak tu. Okey, mungkin Puan Juliana nak kongsikan. Ada lagi ke pokok Juliana, Puan Juliana nak tunjukkan kepada penonton Impiana di luar sana? Satu ya, kata apa, tips ni, macam yang saya cakap, saya beritahu tadilah. Orang ada duit, orang akan beli pokok. Sekarang ni kalau Puan Mariam tengok, Sabtu Ahad je penuh orang dekat nursery kan, betul tak? Betul. Sekarang ni rezeki untuk para nursery lah. Jadi kalau saya nak pergi nursery pun, saya tak pergilah Sabtu Ahad. Untuk saya cari pasu sebenarnya. Jadi yang pentingnya adalah masa penanaman tu, yang asas, media tanaman. Macam contoh ya, Puan Mariam saya tunjuk satu ya. Ini adalah bromeliad. Yang ni hanya sabuk kelapa. Kita panggil koko chip. Sahaja dia punya media plant. Sabuk kelapa sahaja. Yang ni saja. Yes. Tanpa tanah? Tanpa tanah. Okey. Ini saya punya. Lepas tu kata apa, bila kita menanam kat semak ni, so kita kena ada tempat yang kata apa, kebersihan pun nak kena jagalah. Ni saya punya ni kan. Ni pun dah tak guna. Ni jangan buat tu nasi pula. Ni saya dah tak guna dah. Yang ni kokopik, tekan padi. Okey? Kokopik, padi. Tanah garden, soil garden kan. Ni sekam padi bakar, sekam padi tak bakar. Pasir sikit. Yang tu pentingnya. Itu basic untuk kesemua tanaman.
Ni sekam padi bakar, sekam padi tak bakar. Okey? Itu orang kata apa yang utamanya. Lepas tu yang lain tu penjagaan kita, siraman kita. Dia nak media tanam tu peroi. Apa kita panggil polos. Ataupun air dah. Ya. Dia tak boleh media tanam tu berat. Ya. Macam tu je. Macam ni je. Cuma kalau kat luar tu kita taburlah bajet ayam. Kalau untuk dalam rumah tu lah osmokot. Osmokot tu baju osmokot lah. Osmokot warna kuning ya. Tu dia teacher. Lepas tu kita kena buang dia punya kayu-kayu mati apa semua tu, kayu mati pula. Daun mati. Sebab itu boleh menyebabkan bakteria. Okey, itulah yang boleh menjadikan pokok-pokok tu mati ya. Ya betul. Orang kata apa? Kena selalu dan kita kena selalu tengok. Kan ni dalam YouTube apa? Semua ada. Mak bapak je tak ada. Betul. Kita tak apa ada anak kita saja. Betul. Okey. Puan Juliana, saya sangat mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada Puan Juliana kerana sudi melayan duduk tempat teduh sikit. Duduk tempat teduh sikit. Mari kita mengakhiri kita punya session Sembang Dekor Impiana yang pagi ni yang kita nak bercerita mengenai laman dan juga tanaman yang Puan Juliana ada dekat rumah Puan Juliana ni. Apa kata penonton dekat luar sana? Saya pasti ramai yang inginkan sesuatu yang lebih menarik daripada Puan Juliana. Ya, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Juliana yang sanggup menghabiskan masa bersama kita pagi ni. Okey, yang sanggup berpanas ya. Mungkin anda kat luar tengah bersejukan di rumah. Berpeluh. Dah berpeluh. Juliana tengah berpeluh. Kalau nak putih tu tak boleh lah nak orang kata nak bertani kan. So kita kena sacrifice lah. Ya. Tak apa, lepas ni pergilah jumpa. Cantik kan Puan Mariam sekarang ni nak cantik pun senang juga. Betul. Puan Juliana bersama kita lagi dalam masa yang akan datang. InsyaAllah kita akan bertemu Puan Juliana. Terima kasih banyak-banyak Puan Juliana. Jumpa lagi terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi dalam Sembang Dekor Impiana yang akan sentiasa bersiaran pada setiap hari Sabtu jam 11 pagi. Bye Puan Juliana. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay. Salam. Bye.